Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu yang ketiga ini kita akan teruskan pelajaran subjek pendidikan Islam tahun 6 pada muka surat, pada buku teks muka surat 115 yang bertajuk Ibadah Puasa pada Bulan Ramadan. Okey, kita bagi masa sekejap untuk rakan-rakan kita membuka buku teks pendidikan Islam tahun 6 pada halaman 115. Semoga anak-anak tahun 6 bijak dan 6 bestari Sekolah Kebangsaan Yur Cabang sentiasa dilindungi Allah, insya-Allah. Okey, baiklah, kita teruskan pelajaran kita pada minggu ini. Bagi bidang ibadah, tajuknya ialah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Okey, tolong dengar elok-elok. Sebab apa? Sebab penerangan ustaz dalam video ini adalah juga bimbingan untuk kamu menyiapkan modul yang baru diambil baru-baru ni. Okey, jadi penerangan dalam video ni bolehlah digunakan untuk menjawab modul tersebut, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu pengertian puasa. Okey, yang atas ni, yang ni ini yang color oren kecil ni, atas ni pengertian puasa ataupun maksud puasa di bulan Ramadan. Maksudnya ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, maksudnya puasa di bulan Ramadan ni ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey, terbit fajar ni ialah bermula daripada azan solat subuh sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari ialah azan solat maghrib. Jadi kita akan mula berpuasa selepas azan subuh dan berbuka puasa pada azan maghrib. Beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Maksud kata, kita wajib berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan, sama ada niat terus sebulan ataupun niat harian. Okey, sekali lagi kita baca. Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Macam-macam lah perkara yang membatalkan puasa. Bukan setakat makan dan minum sahaja, tapi macam-macam perkara lagi yang membatalkan puasa yang akan kita belajar dalam minggu-minggu yang akan datang lah. Bermula menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu ialah pengertian yang lengkap, pengertian puasa Ramadan yang lengkap. Okey, seterusnya kita pergi dekat kotak oren yang di bawah ni. Apa dia kata di situ ialah hukum puasa di bulan Ramadan. Okey, hukum berpuasa di bulan Ramadan. Dia kata apa kat situ? Wajib kepada orang yang cukup syarat.
puasa di bulan Ramadan ni, kalau kita dah cukup syarat-syarat wajib dia, sekejap lagi kita akan belajar. Kalau kita dah memenuhi syarat wajib tu, maka kita pun wajib berpuasa. Kalau kita tak memenuhi lagi syarat-syarat tu, maka kita tak wajib lah berpuasa. Apa dia syarat-syarat dia, sekejap lagi kita akan tengok lepas ni ya. Okey, hukum berpuasa di bulan Ramadan ialah wajib. Okey, seterusnya di kotak ungu di bawah tu, apa dia kata? Ni, kotak ungu bawah ni, apa dia kata? Info. Ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, bila ibadah puasa ni disyariatkan? Ibadah puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Okey, kalau ada soalan tanya, bilakah ibadah puasa disyariatkan? Ibadah puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, kita tengok pula yang di tepi ni, apa dia ni? Gambar apa ni? Atas ni ya. Okey, gambar apa ni? Okey, ini ialah sistem pencernaan manusia. Okey, sistem pencernaan manusia ni ada apa ni? Sistem pencernaan manusia ni. Okay, kita tengok yang di atas ni. Okay, yang di atas ni, kotak oranye ni, mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada mulut. Okay, bawah mulut ni apa? Kalau biru ni, kerongkong. Okay, seterusnya, di bawah dia yang kotak colour pink ni, usus kecil. Ini yang kotak colour ungu, perut, dan kotak colour hijau ialah usus besar. Okey, terdapat berapa ni? Sistem pencernaan manusia ada 1, 2, 3, 4, 5. Mulut, kerongkong, usus kecil, perut, usus besar. Itu ialah sistem pencernaan manusia. Okey, ini dia ada ceritalah bahawa puasa ni dapat merehatkan sistem pencernaan manusia. Okey, baiklah. Macam mana? Kenapa bila puasa ni dia dapat merehatkan? Bila kita puasa dia dapat rehatkan sistem pencernaan manusia ni. Tengok kotak yang di bawah ni. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyah toksidan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Okey. Itu ialah dia cerita sikit lah tentang macam mana yang kata puasa ni dapat merehatkan sistem pencernaan kita. Jadi ada kebaikan daripada sudut sainsnya, puasa ni dapat merehatkan sistem pencernaan badan manusia. Okey. Kita bergerak ke muka surat yang seterusnya, muka surat 116. Kita tengok kotak yang atas ni macam biasa, bila ada sahaja ayat Al-Quran yang macam ni ialah dalil naqli. Ini kita telah terangkan di dalam video yang lepas. Ada dua jenis dalil, iaitu dalil aqli dan dalil naqli. Okey, kalau ada ayat Al-Quran ataupun hadis, itu ialah dalil naqli. Dalil naqli, N-A-Q-L-I. Okey. Dalil naqli tentang kewajipan berpuasa. Okey. Iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, mari kita baca sama-sama surah
Al-Baqarah ayat 183 ni selalu juga kita dengar bila mai bulan puasa, kita selalu dengar di masjid-masjid lah. Untuk imam ataupun dalam khutbah untuk khatib baca ayat ni ya. Okey, marilah kita baca bersama-sama ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Apa maksud dia? Di sini kita tengok maksud dia. Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Okey, ini ialah maksud ayat Al-Quran tadi. Ayat Al-Quran apa ni? Ayat Al-Quran berkenaan dengan dalil naqli kewajipan berpuasa. Okey, kalau ada orang tanya, mana siapa kata bulan puasa tu wajib? Puasa bulan Ramadan tu wajib? Siapa kata? Kita baca bagi ayat Al-Quran ni, surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, insya-Allah. So, kita bergerak ke kotak yang bawah tu. Okey, yang terakhir untuk hari ni lah. Kita bergerak kepada kotak yang di bawah tu. Okey, inilah yang dikatakan sebagai, kita tengok yang diunggu ni, syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa. Kalau kita dah cukup syarat-syarat ni, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau kita dah cukup 4 syarat ni, maka kita pun wajib berpuasa. Kalau tak cukup, tidak diwajibkan berpuasa. Okey, kita tengok syarat yang pertama. Islam. Syarat yang pertama, Islam. Jadi orang bukan Islam tak wajiblah berpuasa. Orang bukan Islam tak wajib berpuasa. Yang kedua, berakal. Berakal. Jadi binatang wajib tak berpuasa? Tidak. Sebab apa? Sebab binatang tidak berakal. Yang berakal ialah manusia. Okey, syarat yang ketiga, baligh. Baligh ni ialah cukup umur. Cukup umur untuk berpuasa. Maksudnya bayi yang baru lahir, budak-budak kecil tidak diwajibkan berpuasa. Okey, yang keempat, syarat wajib yang keempat untuk berpuasa ialah, dia kata kat sini, mampu berpuasa. Okey, mampu berpuasa ni apa dia? Maksudnya contoh, orang tua yang terlampau tua, dia sakit, jadi dia tak boleh berpuasa. Jadi dia tak wajiblah berpuasa. Sebab apa? Sebab dia tidak mampu berpuasa. Tapi kalau sihat macam kita, kita wajiblah berpuasa di bulan Ramadan. Okey, kita sampai takat tu dulu hari ni. Kita dah belajar yang pertamanya tadi, pengertian puasa. Ni pengertian puasa kita dah belajar. Hukum puasa di bulan Ramadan. Yang kedua kita belajar tadi, hukum puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga kita belajar bila ibadah puasa ini disyariatkan. Okey, seterusnya kita belajar tentang apakah itu sistem pencernaan badan manusia ni terdiri daripada apa? Tadi Ustaz dah terang dah. Okey, seterusnya. Okey, 1, 2, 3, 4 benda. Okey, yang kelima, perkara kelima yang kita belajar hari ni, dalil naqli kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Dan perkara yang keenam kita belajar hari ni ialah syarat-syarat wajib puasa. Siapa yang memenuhi syarat wajib ni, maka dia hendaklah menunaikan puasa, hendaklah berpuasa di bulan Ramadan. Okey, kita buka modul yang baru dapat tu.
untuk kita baca sama-sama supaya senang untuk kamu mendapatkan jawapan. Okey, kita buka sekejap modul tu. Okey, ini modul. Kita tengok sini. Kalau boleh kamu buat number-number yang macam ni lah di tepi ni supaya senang untuk kita tengok, untuk kita baca sama-sama. Sebab apa? Sebab ada kawan-kawan kita yang belum lancar lagi membaca Jawi, jadi kita akan tolong baca lah. Okey, buat number macam ni di tepi ni, nombor 1, baris nombor 1, baris nombor 2. Okey, sampai bawah sekali ada 13 baris. Okey, kita baca dulu baris nombor 1 kita baca dulu. Apa dia kata situ? Arahan dia, lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, kita tengok pilihan jawapan yang dibagi tu. Yang pertama ni, nampak ni benda ni. Yang pertama, kedua. Okey, pilihan jawapan yang kedua ialah wajib. Ni sini wajib. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, menguatkan iman. Okey, kita baca baris yang pertama. Okey, dia buat kat situ nombor 1. Lepas tu dia buat garis. Kamu kena pilih jawapan yang betul. Okey, apa yang dia kata di baris yang pertama? Tempat kosong ialah menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari serta berniat pada malam hari. Titik. Sini. Sekarang di titik ni. Okey. Lepas titik. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah. Okey. Tempat kosong yang kedua. Kamu isi jawapan. Tadi kita dah terang dah jawapan tu apa di atas kan. Jadi kamu pilih yang bersesuaian dan isi di tempat kosong ni. Okey. Lepas tempat kosong ni, sini, ke atas orang-orang Islam yang cukup syarat. Titik. Okey, sekarang di sini ya. Kemudian lepas titik, sambung lagi. Puasa Ramadan telah disyariatkan pada 10 Sya'ban tahun. Okey, ada tempat kosong yang ketiga sini. Apa jawapan dia? Tadi kita dah belajar sejarah puasa ni dia disyariatkan pada tahun keberapa hijrah? Okey, hijrah dan puasa juga telah disyariatkan kepada umat. Okey, baris yang ke-6 terdahulu. Titik. Okey, kita di sini sekarang baris yang ke-6. Okey, lepas titik sambung lagi. Dalil naqli kewajipan berpuasa ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, sekarang baris yang ke-8. Kita masuk baris yang ke-8. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana, okey, baris yang ke-9, diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Titik sini ya. Okey, sekarang di sini
Sekarang kita masuk baris yang ke-10. Baris yang ke-10 dia kata apa? Amalan berpuasa dapat. Okey, tempat kosong yang keempat. Isi tempat kosong yang keempat dengan jawapan yang betul lah. Amalan puasa dapat, tempat kosong, seseorang kepada Allah. Baris yang ke-11 sekarang. Allah di samping mendidik diri bersifat sabar, berdisiplin, bertimbang rasa, tidak tamak. Okey, baris yang ke-12 sekarang. Serta dapat merehatkan sistem penghadaman dalam tubuh. Titik. Tubuh yang sihat akan, okey, baris yang terakhir, baris yang ke-13, menghindarkan diri daripada penyakit. Titik. Okey, itu latihan mengisi tempat kosong. Okey, latihan B. Salin semula, okey sini ya. Latihan B dia kata apa? Salin semula dalil naqli wajib berpuasa. Kamu salin ayat Al-Quran sahaja. Sebab tak muat di bawah tu ya. Kamu salin ayat Al-Quran sahaja, surah Al-Baqarah tadi. Okey, selepas kamu dah siapkan modul ini, bolehlah sambung dengan latihan di online tu, di Google Form yang telah disediakan. Okey, boleh ulang-ulang video ni jika kurang faham, boleh ulang-ulang, dan boleh semua jawapan di dalam latihan modul dan dalam latihan Google Form tu ada diterangkan dalam video ni, insya-Allah. Kita setakat ini sahaja pada minggu ini. Kita berjumpa lagi pada minggu seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.